Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan akan membentangkan mengenai perbezaan kurikulum pendidikan Islam KBSR dan KSSR. Baiklah, sebelum kita pergi kepada perbezaan kurikulum, saya akan memperkenalkan kurikulum KBSR dan KSSR. Pertamanya ialah kurikulum KBSR. KBSR merupakan singkatan kepada kurikulum baru sekolah rendah yang diperkenalkan ekoran daripada terbitnya laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. KBSR diperkenalkan pada tahun 1982 untuk menggantikan kurikulum lama sekolah rendah. Kurikulum ini telah mula dilaksanakan di semua sekolah rendah bermula pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah dan pada tahun 1983 pelaksanaan penuh telah bermula di semua sekolah rendah seluruh negara. Kurikulum baru sekolah rendah telah diubah kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah pada tahun 1993. Baiklah, seterusnya ialah pengenalan bagi kurikulum KSSR ataupun kurikulum standard sekolah rendah. Transformasi kurikulum standard sekolah rendah adalah merupakan pengukuhan dan penambahbaikan kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah. Tujuan transformasi ini untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. KSSR pada mulanya telah menjalani ujian rintis di 500 buah sekolah rendah yang terpilih pada 31 Mac 2009 hingga Jun 2009 sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2011 kepada murid tahun 1 di semua sekolah. Okey, ini adalah perbezaan KBSR dan KSSR secara keseluruhan melalui rajah yang diambil daripada laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia. Jika kita lihat kat sini, KBSR dengan KSSR berlainan dari segi reka bentuk kurikulum, bahan kurikulum, organisasi kurikulum, fokus dan juga elemen yang terdapat dalam kedua-dua kurikulum tersebut. Okay, seterusnya ialah perbezaan kurikulum pendidikan Islam dalam KBSR dan KSSR. Okey, kurikulum pendidikan Islam berlainan antara KBSR dan KSSR. Pertamanya adalah dari segi matlamat. Matlamat KBSR adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Berlainan dengan KSSR, KSSR bermatlamat untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat kat sini, KSSR ni dia fokus juga kepada ke arah akhirat. Berlainan dengan KBSR, dia hanya untuk mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara. Okey, seterusnya ialah objektif kurikulum KBSR dan KSSR. Seterusnya, kita pergi kepada perbezaan objektif KBSR dan KSSR. Bagi KBSR, objektif dia ialah supaya dapat memupuk minat dalam pembacaan Al-Quran serta dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Seterusnya, supaya pelajar dapat menghafaz ayat-ayat yang lazim dan mengaplikasikannya dalam solat. Seterusnya, dapat mengamalkan ibadah-ibadah dalam fardu ain dan memahami fardu kifayah sebagai tuntutan bagi umat Islam. Seterusnya, supaya pelajar dapat menambah minat terhadap asas seni tulisan Jawi. Bagi objektif KSSR pula, yang pertama, supaya pelajar dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan bertajwid, memahami maksud surah-surah yang dipelajari serta menghayati pengajarannya. Seterusnya, supaya pelajar dapat mengaplikasikan surah-surah yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Seterusnya, memahami dan berpegang pada asas akidah yang sebenar. Yang seterusnya, memahami sirah dan mengambil pengajaran daripadanya. Yang seterusnya, supaya pelajar dapat mencintai seni tulisan Jawi sebagai warisan budaya bangsa. Dan yang akhir sekali, supaya pelajar dapat menghayati nilai-nilai akhlak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Kat sini kita dapat tengok objektif antara KBSR dengan KSSR ni
terdapat sedikit perbezaan di mana KSSR ni dia lebih menekankan supaya kita dapat menghayati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita, supaya kita dapat menghayati pengajaran yang terdapat dalam setiap isi pelajaran yang dipelajari. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbezaan sukatan kandungan antara KBSR dan KSSR. Untuk KBSR, sukatan kandungan dia adalah model bidang tilawah Al-Quran, tapi dalam KBSR ni dia tidak menumpukan kepada kaedah hafazan semata-mata, dan dia juga ada juga kandungan asas ulum syariah, asas akhlak Islamiah dan pelajaran jawi. Bagi asas ulum syariah, dia menekankan supaya pelajar dapat mengamalkan asas-asas ibadah dalam fardu ain dan memahami konsep fardu kifayah. Bagi asas akhlak Islamiah, pelajar dapat menghayati adab-adab dalam kehidupan harian, dan seterusnya bagi pelajaran jawi, supaya pelajar dapat mempelajari asas seni tulisan jawi, menulis jawi dengan baik serta membaca tulisan jawi dengan lancar. Berbeza dengan sukatan kandungan dalam KSSR. Sukatan kandungan dalam KSSR ada penambahan daripada KBSR, iaitu model Al-Quran, model hadis, model akidah, model ibadah, model sirah, model adab dan model jawi. Okey. Bagi model Al-Quran, model dan bidang ini dia memberikan tumpuan kepada membaca Al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah Al-Fatihah dan surah tertentu pada juzuk Amma. Model hadis pula memberikan tumpuan kepada memahami maksud hadis secara umum serta menghayati pengajarannya. Manakala model akidah memberikan tumpuan kepada pembentukan akidah yang sahih dan mengaplikasikan tuntutan akidah ni dalam kehidupan seharian. Seterusnya, model ibadah. Model dan bidang ibadah ini dia memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Maknanya kat sini dia beri tumpuan supaya kita dapat menghayati cara ibadah yang betul, yang dengan betulnya. Yang seterusnya, model sirah. Model ini dia memberikan tumpuan kepada memahami sirah Rasulullah SAW dan mengambil iktibar daripadanya. Model adab pula dia memberikan tumpuan kepada menghayati tata cara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Dan akhir sekali, model jawi memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta mempelajari asas seni khat. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Ifah. Okey, seterusnya tujuan dan sasaran. Okey, bagi KBSR, pengajian bertujuan untuk ilmu dan fakta serta mengamalkannya selain untuk peperiksaan. Bagi KSSR pula, pengajian bertujuan supaya pelajar dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian selain untuk peperiksaan. Okey, bagi kaedah penilaian, untuk KBSR, ia berpusatkan kepada guru dan bergantung kepada amali dalam kelas dan peperiksaan. Bagi KS ajar dan bergantung pada penilaian dalam kelas seperti amali, kelakuan dan kerja serta penilaian melalui peperiksaan. Hal ini kerana pada KSSR telah wujudnya pentaksiran bilik darjah iaitu PBD, di mana penilaian bergantung pada tahap kemahiran pelajar tersebut. Okey, seterusnya pengagihan masa. Pengagihan masa bagi KBSR selama 240 minit seminggu, dan bagi KSSR pula bagi sekolah kebangsaan 180 minit seminggu dan sekolah jenis kebangsaan 120 minit seminggu. Hal ini kerana terdapat beberapa pertambahan subjek baru seperti subjek reka bentuk teknologi yang menyebabkan masa mata pelajaran kurikulum pendidikan Islam terpaksa dikurangkan. Okay, seterusnya kelebihan. Okay, bagi KBSR, ia menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Ia tidak menggunakan kaedah hafalan dan hafazan, tetapi murid lebih menghayati dan memahami ertinya. Bagi KSSR pula, ia mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pengajian bersertakan amali yang berkesan kerana pembelajaran berpusatkan pelajar.
Okey, yang terakhir kekurangan KBSR ialah kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya. Pembelajaran tanpa menyerapkan penghayatan dan mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu, berketerampilan, berdaya saing, berkemahiran dan mempunyai jati diri. Okey, bagi pengajian agama yang berkurangan, masa diperuntukkan tidak mencukupi. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.